Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Razin Faris. Korang yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel saya. Korang yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Okay, so di video kali ini insya-Allah saya akan tunjukkan cara penyediaan sijil menggunakan template Canva. Tapi kali ini saya akan tunjukkan cara menggunakan Google Slide. Buat sijil guna Google Slide dan ambil data-data dari Google Form tu lah. Okay, so macam mana cara dia? Make sure korang ikut step ni satu persatu. Okay, jom kita mula. Okay, first of all, buka dulu canva.com dan design sendirilah template sijil korang tu kan. Ikutlah kesukaan korang. Okay, ni contoh sijil yang design dari Canva ni. Dan saya dah edit-edit tulisan dia apa semua. Okay. Jadi bila korang dah ada sijil macam gini, bila dah siap ni, korang tekan button 3 kat hujung atas sebelah kanan. Dan korang tulis cari drive. Google Drive. Okay. Bila dah jumpa, klik. Okay. Bila dah keluar, tekan je choose. Dan kat sini dia ada file type. Ada 4 jenis file type. PNG, PDF standard, JPG dan PPTX. So, saya suggest kat korang, pilih yang PPTX. Sebab apa? Yang PNG, PDF dan JPG adalah format dalam bentuk image. Bila format dalam bentuk image, kita tak boleh nak edit tulisan ni. Tapi bila kita buat dalam PowerPoint, so kita boleh edit lah tulisan-tulisan ni. Okay, pilih PPTX dan save. Tekan save. Tunggu sementara dia loading. Okay, bila dah keluar gini, maksudnya design kita dah save lah di Google Drive. Dan tekan terus je view in Google Drive. So, memudahkan kita lah. Tak perlu kita nak cari dekat drive kita. Okay. Bila dah keluar gini, so korang tekan open with Google Slides. Yang ni korang dah boleh pangkah yang ni. Okay. Nampak tak? Dah dalam format PowerPoint. Tapi, nampak format font dia tukar je lain kan. Okay, kalau kat sini, kita boleh tengok dekat Canva ni, kita dah edit apa semua. Tapi, dekat sini, dia jadi lain. Sebab Google Slide ni tak detect font dia. Jadi, apa nak buat? Sebelum korang tukar font dia ni, korang kena tukar format file ni dulu. Okay, dekat sini, kalau korang tengok, cj.pptx. Lepas tu, ada lambang kuning ni, tulis ppt. Maksudnya, file ni dalam format PowerPoint. So, kita kena tukar dia kepada Google Slide. Sebab, PowerPoint dia tak detect dekat Google Drive. So, macam mana nak tukar? Tekan je file. Dan cari save as Google Slides. Dan tunggu. Okey. Bila dah keluar macam ni, yang tadi, yang format dalam PowerPoint ni, korang boleh pangkah je. Okey. Bila dah keluar macam ni, maksudnya kat sini dah tak ada dah tulis PPT tu. Maksudnya ni dah dalam format Google Slides. Okey, sekarang baru kita boleh edit font. Okey, edit lah ikut kesukaan korang kan. Pilihan korang yang macam korang buat dekat Canva tadi. Okey, ni saya just akan tunjukkan contoh sahaja. Okey, bila dah edit segala font tu, dekat tempat yang kita nak generate data tu, selalunya nama dan nombor kad pengenalan lah. Dan kalau ada nombor siri sijil, dekat nombor siri sijil sekali lah. So, apa nak buat dekat nama dan nombor kad pengenalan ni? Box dia ni, korang kena delete. D-E-L-E-T-E. Delete atau buang lah. Sebab apa delete? Okay. Sebab nanti saya akan tunjuk kenapa kita kena delete. Tapi sebelum tu, bila dah delete, korang cari text box dekat sebelah anak panah ni, text box, dan tekan, bagilah di center.
Okey. Dan tulislah ikut format macam gini. Guna anak panah macam simbol kiri-kiri ni. Simbol kiri-kiri. Nama. Kanan-kanan. Enter. Kita buat perkara yang sama. Guna nombor kad pengenalan pula. Kiri-kiri. Nombor kad pengenalan. Kanan-kanan. Okey, dan buatlah bagi dia jadi center. Okey. Dan ikut kesesuaian format korang lah. Dan satu benda je kalau guna Google Slide ni, kita tak boleh nak custom kita punya kerning. Kerning ni adalah jarak atau space antara huruf dengan huruf yang lain. Index line dia kita boleh ubah. Okey, macam gini kita boleh ubah. Index line dia 1.15, 1.5 apa semua tu kan. Okey, 1.1.1. Okey, dah berubah. Tapi kalau P dengan E ni contohnya, kita nak bagi dia jarak sikit, kita tak boleh ubah. Sebab memang Google format dia tak ada lagi, belum wujud lagi. Okey. Bila dah buat macam gini, nama dan nombor kad pengenalan. Okey, contoh kalau kat nombor siri pun korang nak ubah juga kan. Korang buatlah sendiri format dia. Sama juga kiri-kiri, kanan-kanan. Okey, bila dah siap macam gini, maksudnya CJ kita ni dah siap lah. Cuma tinggal data dia untuk di-generate sahaja. Okey, macam mana nak generate data dia? Okey, bila orang dah isi Google Form, okey, kita buka Google Form. Kita pergi dekat tempat respon dan okey, ni contoh saya dah buat Google Form ni. Kita tekan ni, view response in sheets. Okey, bila keluar macam gini, yang ni kita boleh pangkas sahaja. Nampak dia ada kat sini timestamp, nama, nombor kenalan, email. So kalau macam nombor siri sijil, korang tambah dia lah sendiri. Tulis dia sendiri, nombor siri sijil, nombor siri. Okey, contoh apa tadi? IPGM/2021. Salah. Yang ni kita tak tulis, kita tulis je terus nombor siri berapa. Contoh 1. Okey. Bila dah macam gini, dah ada nama, nombor pengenalan, email dan nombor siri. So, kita akan tunjuk step seterusnya. Tapi make sure bila korang buat Google Form tu, make sure ada email. Sebab nanti kita akan send ke email diorang. Okey. Perkara seterusnya adalah add-ons. Dekat Google Spreadsheet ni, tekan add-ons. Dan cari AutoCAD. Okey. Nampak sini, dah ada AutoCAD. Okey, sebelum dia open, selalu dia akan ada install terlebih dahulu. So, nanti korang install je lah. Bila dah siap install, tekan open. Tunggu sekejap, dia working. Dia tengah loading. Okey. Bila dah sini, maksudnya kita dah siap install. Tinggal untuk digunakan sahaja. Okey. Sini ditulis AutoCAD. Okey, click to begin. New job. Tekan klik new job. Generating new job. Okey, job name. Apa contohnya? Sijil. Program bicara santai. Okey, contoh. Ikutlah tajuk korang, file korang, program korang kan. Sijil program bicara santai. Okey, contoh. Tekan next. Okey. Perkara seterusnya, yang kedua, choose template. Tadi kita dah buat dah template yang ni, nampak ni, kita dah buat template CJ ni. So, kita tekan from drive. Okey, so kita pun tekanlah sijil format tadi. Okey, inilah yang saya kata. Bila kita tak delete text box, so dia akan keluar macam gini. So, cara nak solve dia, cara nak selesaikan dia, kita klik je OK. Pangkah dan kita buka balik poster dia. Okey. Dekat atas ni, dekat nombor siri ni, saya
terlupa nak delete text box. Tak apa, kita tunjuk. Nampak? Okay, saya pun dah tunjuk contoh kan kalau apa jadi kalau kita tak delete text box. Nanti dia keluar error macam tadi. Dia kena buat secara manual yang tu. Untuk generate data, kita kena buat secara manual. Okay, contoh saya tulis sini IPGM 2021 kurungan nombor kiri-kiri nombor siri kanan-kanan tutup kurungan. Okey, bila dah jadi macam gini, kita kalau guna apps dekat Google ni, kita tak access dah apa-apa sebab dia akan jadi auto save. Okey, so kita buat sekali lagi cara yang sama. Cari AutoCAD, tekan open. Buat sekali lagi new job. Job name, okey, kita ambil yang tadi CJ program cari santai. Next, from drive. Sijil. Okey. Kalau dia keluar macam gini, maksudnya benda tu dah betul lah. Format CJ kita ni dah betul lah. Apa yang kita nak generate data tu kan, dah betul. Okey, nama, kenalan, nombor siri. Okey. Bila dah keluar macam gini, tekan je next. Okey, dekat sini adalah data-data yang kita nak letak atas sijil tu, tulis atas sijil. Okey, contoh sini ada nama, nombor kad pengenalan dan nombor siri kan. Kat sini kita boleh pilih nak apa sebenarnya, timestamp, nak letak apa-apalah. Selalunya kan kat Google Form kan banyak maklumat yang kita akan minta kan. Okey, tak apa. Kat sini kita fokus kepada nama, nombor kad pengenalan dan nombor siri. Okey, bila dah keluar macam gini, so kita tekan je next. File name ni letak je nama yang sama, sijil program cara santai. Okey, type ni kita kena tukar kepada format PDF. Type PDF. Output as multiple output mode, classic mode. Okey, bila dah macam gini, dah tukar apa semua, tekan je next. Choose destination folder, kita nak buat dalam Google Drive kita lah sebab mudah sikit nak kumpul apa-apa dekat dalam drive kan. Okey, so kita biar je, tekan je lagi next. Itu yang kelima. Yang keenam ni pun kita skip lagi, next. Yang ketujuh kita skip juga, tekan je next. Dan yang ke-8, okey. Ke-8 ni dekat sini ada tulis share doc, yes or no. Kalau no ni maksudnya sijil kita tadi tu dia akan auto save dekat dalam drive kita je lah, tapi dia tak akan auto send dekat email penerima sijil. So macam mana kita nak buat auto send ke penerima sijil peserta tu lah. So kita kena tekan yes. Share.cs tu yang tadilah kita buat PDF. Allow collaborators to reshare, yes. Send form generate, no reply address, no. Okey, ni kita tulis format sama, tulis email. Okey, ikut sebiji-sebiji macam dekat Google Spreadsheet korang tu. Okey, macam tadi saya tulis email kan. So email lah, format dia sama, kiri-kiri email dan kanan-kanan. Okey, BCC reply tu ni kita abaikan sahaja. Type ni subject, sijil program bicara santai. Ini kita nak hantar kat korang kalau macam email kan, kita tulis email, subjek apa. Okey, so tu sijil program bicara santai. Okey, ni description dia. Okey, kita cakap lah Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahniah dan terima kasih. Tahniah dan terima kasih kerana telah menyertai program bicara
bicara santai. Okey. Contohlah, tahniah dan terima kasih kerana telah menyertai program bicara santai. So, bila dah siap semua ni, tekan je next. Run on form type trigger. No. Okey, ni abaikan je lah. Dan kita pun tekan save. Okey. Bila dia dah keluar gini, maksudnya kita dah siap lah. Tapi dia tak send ke email peserta lagi. So, kita tengok balik maklumat-maklumat yang kita telah isi. Kita tengok tekan dekat tempat mata ni. Okay, kita tengok job apa semua ni kan. Okay. So, kalau ada macam salah, kita edit lah. Tekanlah edit. Kalau tak ada, kita tekan je close. Dan ni nampak macam ada anak panah. Dia tulis run job. So, klik je run job ni. So, kat sini dia tengah auto generate sijil dan auto send ke email peserta atau penerima. Okey, macam gini kalau maklumat 100 ke bawah ni kira sekejap je lah dia nak generate. Kalau maklumat kan contoh macam ada kita nak isi untuk 500 orang. So, lama sikit lah benda tu kita nak tunggu dia running. Sebab dia akan buat 100, lepas running 100, lepas tu generate yang running 100 lagi, 100 lagi, sampailah habis 500 tu. Okey. Nampak bila dah siap, okey kita tengok dekat email penerima kita, email peserta tadi lah. Okey, contoh saya guna email saya yang satu lagi ni. Kita tengok dekat ni. Okey, kita refresh dulu. Okey, nampak dekat sini. Sijil program bicara santai. Daripada Razin tadi, okey, tadi saya guna email pembelajaran saya. Yang ni saya guna email personal, e-personal saya. Email e-personal apa? Email personal sahaja. Okey, nampak ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahniah dan terima kasih kerana telah menyertai program bicara santai. Okey, ni kita boleh tengok sijil tadi. Nampak? Dah jadi sijil. Dah ada sijil. Nampak dia mudah je. Kita tak perlu pun nak hantar send kat setiap orang satu-satu. Tu melambatkan kerja kita. Okey, ni pun sebenarnya cara baru juga bagi saya. Saya pun baru tahu. Lepas saya tengok channel Omar Didik. Sangat membantulah untuk saya. Cuma saya explain dengan lebih jelas lah dalam video kali ni. Okey, bila dah siap ni maksudnya kita pun dah dapat sijil. Cuma ada beberapa perkara yang korang kena alert lah. Make sure yang pertama, email ni pastikan format yang betul lah. Jangan ada typo atau apa-apa. Nanti dia akan keluar not send. Okey, contoh saya tunjuk dia tulis macam gini. Address not found. Your message was not delivered to nama email tu because the address could not be found or is unable to receive email. Make sure kena alamat email yang betul lah. Kalau tak nanti dia not found. So susah pula. Kena satu lagi kerja untuk kita nak cari pula email yang betul kan. Okay. Okay, so kira settle dah lah untuk buat sijil. Jadi sekadar itu saja daripada saya di video kali ini. Jangan lupa subscribe channel saya, Razin Faris, dan boleh juga share video ni dekat kawan-kawan korang, terutamanya pelajar-pelajar dan guru-guru lah yang nak kena handle CJ tu kan. Ni salah satu cara yang paling mudah bagi saya rasa. Okey, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang, insya-Allah.